Selamat datang ke channel Kelas Cikgu Zulaikha. Okey, hari ni kita nak belajar masa dan waktu, tempoh. Kita nak belajar tempoh dalam topik masa dan waktu kita nak kira tempoh. Okey, di kelas Cikgu Zulaikha. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid dapat mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa. Okey, maksudnya sebarang unit masa tu tak kisahlah jam ke minit ke tahun ke bulan ke hari. Okey, yang kedua, murid dapat menjawab 4 daripada 5 soalan dengan betul. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti, saya nak awak jawab 4 daripada 5 sekurang-kurangnya soalan dengan betul Okey, seronoknya belajar matematik. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ibu keluar ke tempat kerja dari rumah pada jam 8.10. Beliau sampai di pejabat pada jam 8.55. Berapakah tempoh masa perjalanan ibu? Okey, untuk mencari tempoh masa, kita kena tahu dulu apa masa mula dan apa masa tamat. Okey, kita gariskan isi-isi penting pada soalan. Jam 8.10 dan jam 8.55. Mana satu masa tamat, mana satu masa mula? Okey, ini adalah masa mula dan ini adalah masa tamat. Okey. Untuk mencari tempoh masa, kita kena tolakkan. Apa nak tolak apa? Masa tamat tolak masa mula. Kita akan dapat tempoh masa. Okey. Jadi kita masukkan dalam ayat matematik. Apa masa tamatnya? Masa tamatnya adalah jam 8.55 tolak jam 8.10. Okey, untuk soalan macam ni, kita punya bentuk lazim, biasanya kita buatkan garis dua macam ni untuk bahagikan jam dan juga minit. Okey, supaya kita tak keliru nanti kalau kita buat bentuk lazim biasa, kita akan keliru mana satu jam, mana satu minit. Jadi kita masukkan macam biasa, 8.55, 8 ni jam, 55 ni minit, tolakkan 8.10. Okey, lepas tu kita jawab je macam biasa. 5 tolak sifar, 5. 5 tolak 1, 4. 8 tolak 8, sifar. Sifar lah. Okey, jadi tempoh masa kita adalah 45 minit. Okey, jadi tempoh perjalanan ibu dari rumah ke pejabat adalah 45 minit. Macam tu. Okey, kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Ujian matematik bermula pada pukul 7.35 am dan berakhir pada pukul 8.50 am. Berapakah tempoh masa ujian tersebut? Okey, macam biasa kita gariskan apa isi penting kita. Pukul 7.35 dengan pukul 8.50. Okey, pukul 7.35 ni apa? Pukul 7.35 ni adalah masa mula. Okey, pukul 8.50 ni pula masa tamat. Okey, untuk cari tempoh masa tamat tolak masa mula. Kita akan dapat tempoh masa. Okey, jadi kita masukkan je. Kita dah tahu masa tamat dengan masa mula dia berapa. Kita masukkan aja. Pukul 8.50 am tolak pukul 7.35 am. Okey, macam biasa kita buat dalam bentuk lazim. Okey, bentuk lazim untuk masa ni sebolehnya kita buat bahagi dua ni Maksudnya bahagikan jam dengan minit supaya kita tak confuse nanti jawapannya. Jam, minit. Masukkan je pukul 8.50, so 8 di jam, 50 di minit. Tolak 7.35, 7 di jam, 35 di minit. Okey, sifar tolak 5, pinjam sebelah. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 3, 1. 8 tolak 7, 1. Jadi jawapannya 1 jam 15 minit.
Caranya kita tengok sini. Kita tengok yang satu ni berada di rumah apa? Satu ni berada di rumah jam kan? Jadi kita tulis 1 jam. 15 ni berada di rumah minit. Jadi kita tulis 15 minit. Macam tu. Okey. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Safura telah berlepas ke Korea Selatan pada jam 3.50. Kapal terbang tersebut telah mendarat di lapangan terbang Incheon pada jam 10. Berapakah tempoh masa perjalanannya? Okey, untuk ini kita pun macam biasa, kita gariskan apa isi penting kita, jam 3.50 dengan jam 10. Jam 3.50 ni adalah masa mula sebab dia pergi pada jam 3.50 dan dia dah sampai pada jam 10. Ini adalah masa tamat. Okey. Dia tanya berapakah tempoh masa perjalanannya. Jadi macam biasa, masa tamat. Untuk cari tempoh masa, ini dia punya formula. Masa tamat tolakkan masa mula. Kita akan dapat tempoh masa. Berapa lama perjalanan dia tu, kita akan dapat tempoh dia dekat situ. Okey. Masukkan apa masa tamat kita. Jam 10. Tolakkan masa mula kita jam 3.50. Okey, kita buatkan bentuk lazim yang dibahagi 2 jam dengan minit. Okey, masukkan jam 10. Tolak jam 3.50. Okey, kita nak cari jawapan untuk tempoh masa dia ni. Jadi, apa yang perlu kita buat, kita tolakkan macam biasa tapi kita tengok. Pada kita punya soalan ni, Sifa nak tolak 50. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi, kalau kita buat bentuk lazim biasa, kita akan pinjam, betul tak? Kita akan pinjam dari rumah sebelah. Tapi dalam kes ni, kita nak kena pinjam juga. Tapi kita pinjam bukan satu macam biasa kita pinjam. Tapi kita pinjam adalah mengikut nilai minit dia. Contohnya, 1 jam adalah 60 minit, betul tak? Okey, jadi bila 1 jam tu 60 minit, bila kita pinjam satu daripada rumah jam, kita nak pinjam satu, dia bersamaan 60 minit. Bila dia berpindah rumah, dia akan jadi 60. Jadi 10 ni kita pinjam satu, dia akan tinggal 9. Yang Sifa ni dia akan jadi 60. Okey, jadi 60 baru boleh tolak 50. Jawapannya 10. 9 tolak 3, 6. Jadi tempoh masa dia adalah 6 jam 10 minit. Tempoh masa perjalanan dia dari Malaysia ke Korea Selatan. Kita anggap ni Malaysia lah kan. Anggap orang ni orang Malaysia. Okey. Okey, ini saya ada contoh dalam buku teks. Awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, ini contoh dalam muka surat 95. Puan Marlia akan berkursus dari 4 Mac 2016 hingga 5 Mei 2016. Berapa lamakah dia akan berkursus? Nyatakan tempoh itu dalam hari dan bulan dan hari. Okey, ada dua benda yang dia nak. Satu dalam hari, satu dalam bulan dan hari. Okey, ini dia kira mengikut kalender. Okey, dari 4 Mac, ini yang dia bulatkan ni, sehingga 5 Mei. Okey, tempoh dalam hari, 4 Mac hingga 31 Mac ni, dia ada 28 hari. 1 April hingga 30 April, 30 hari lah. Okey, kemudian 1 Mei hingga 5 Mei, 5 hari. Jadi 28 awak tambahkan dengan 30 hari, tambahkan dengan 5 hari. Awak akan dapat 63 hari. Okey, so dia dah dapat 63 hari ni. Kiranya awak dah dapat jawapan untuk yang soalan A, iaitu dalam hari berapa kan? Okey, so dia dah dapat 63 hari. Okey, kalau bulan dan hari pula, dari 4 Mac sampai 3 April, dikira 1 bulan. Masuk 4 April sehingga 3 Mei, dia kira lagi 1 bulan. Jadi tinggal 4 Mei dengan 5 Mei, 1 hari, 2 hari. Jadi 2 bulan, 2 hari. Macam tu je. Ini cara kalau dia kira mengikut kalender. Okey, kita tengok contoh nombor 4. Contoh ni ada dalam buku teks juga, surat 95. Satelit Temis dilancarkan oleh NASA pada 17 Februari 2007 untuk mengkaji tenaga yang dikeluarkan oleh magnetosfera bumi.
Tempoh misinya selama 7 tahun, 7 bulan dan 11 hari. Bilakah satelit ini ditamatkan? Okey, sebelum ni kita belajar tempoh. Untuk cari tempoh, kita kena ada masa tamat, tolak masa mula. Kita akan dapat tempoh. Okey, tapi dalam soalan ni, dia hanya bagi masa mula. Apa masa mula yang dia bagi? 17 Februari 2007. Okey, tempoh pun dia bagi. Tempoh dia adalah 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Tapi masa tamat dia suruh cari. Ini yang dia suruh cari sekarang. Kita tak tahu. Jadi, kalau kita kena masukkan dalam ayat matematik, dia akan berbentuk begini. Masa tamat anu, tolak masa mula 17 hari bulan 2, 2007. Sama dengan tempoh 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Okey. Jadi, kalau anu ni di depan, operasinya pula tolak dekat sini. Sekarang ni operasi yang ada tolak, betul tak? Okey, operasi ni tolak. Jadi, kalau kita nak cari anu ni berapa, kita kena tukarkan tolak ni kepada operasi tambah. Sebab apa? Sebab yang kita nak cari tu anu tu duduk depan sekali. Logiknya, anu tolak 2 sama dengan 5. Logiknya, 2 kena tambah 5 baru dapat anu ni. Berapa kat depan ni? Depan ni akan jadi 7, betul tak? 7 tolak 2 akan dapat 5. Jadi, kalau operasinya tolak, anu pula duduk depan, memang kita kena guna operasi tambah. Maknanya, yang ada, nombor yang ada tu kita kena tambahkan. Jadi, kita masukkan dalam bentuk lazim. Bentuk lazimnya berbentuk begini. Sebelum ni kita buat jam dengan minit je kan? Okey, kali ni kita ada 3. Kita ada tahun, kita ada bulan, dan kita ada hari. Okey. So, tahun, bulan, hari ni, kita masukkan apa info yang kita dapat. 17 hari bulan 2, 2007. Okey, jadi tahunnya 2007. Bulannya 2. Harinya 17. Hari tu maknanya berapa hari bulan lah. Tambah. Selama 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Okey. Selesaikan macam biasa. 17 tambah 11 awak akan dapat 28. 2 tambah 7 akan dapat 9. 2007 tambah 7 akan dapat 2014. Jadi, masa tamat dia adalah pada 28 hari bulan 9 2014. Okey, tengok dekat dalam gambar ni. Tengok 28 September 2014. Jawapan yang sama. Okey, itu cara nak cari dia. Kita tengok latihan ada 5 soalan. Soalan yang pertama, kira tempoh masa dari pukul 8.45 PM hingga pukul 11.50 PM. Okey, ni simple je. Untuk jawab semua soalan pada hari ini, awak kena tahu 3 benda je. Masa mula, masa tamat, tempoh. Awak susunlah. Siapa yang ada tu awak susun. Lepas tu awak cari siapa yang tak ada. Okey, soalan yang kedua, lengkapkan jadual berikut. Okey, jam mula ada jam 14.35. Tiba tiada, tempoh dia 5 jam 10 minit. Jadi awak kena cari tiba tu bila. Okey, soalan ketiga, Hurin bertolak ke Perak dari Johor Bahru pada jam 6. Dan perjalanannya mengambil masa 5.2/3 jam. Pada pukul berapakah dia akan tiba di Perak? Okey, awak tengok dia ambil masa 5.2/3 jam. Yang ini awak kena tukarkan dulu ke dalam jam dan minit. Okey, soalan yang keempat. Bilakah tarikh lahir Mia jika dia sudah berumur 10 tahun 5 bulan 3 hari pada tarikh 25 Julai 2021? Yang ini pun sama, saya dah tunjuk contoh tadi. Awak cuba masukkan dalam ayat matematik. Siapa yang duduk kat masa mula, siapa yang duduk kat masa tamat, siapa yang duduk dekat tempoh. Nanti awak akan dapat jawapannya. Okey, soalan yang kelima. Beza masa antara Malaysia dan Mekah adalah 5 jam. Jika waktu di Malaysia sekarang pukul 2.20 PM, maka di Mekah adalah pukul 9.20 AM. Kira waktu di Malaysia jika di Mekah sekarang pukul 8 AM. Dia beza dia 5 jam. Tapi siapa yang awal 5 jam, siapa yang lewat 5 jam, awak tengok pada ayat jika waktu di Malaysia sekarang pukul 2.20 PM,
maka di Mekah adalah pukul 9.20 AM. Dia kasi tahu awak tahu siapa yang awal 5 jam dan siapa yang lewat 5 jam. Lepas dah tahu, awak kena kira pula waktu di Malaysia jika di Mekah sekarang pukul 8 AM. Okey, siapkan semua latihan ini dan hantar kepada saya untuk disemak. Okey, selamat mencuba. Jangan tak cuba tau. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching. Annyeong.